warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan artikel review, iaitu dengan tajuk Jenayah Cyber Kehartaan di Malaysia menurut Hukum Islam Analisis Isu Terpilih. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hakimah binti Muhammad Jaafar, memegang kad pelajar 2021121923. Topik yang ditekankan dalam perbincangan ini ialah pengenalan. Isu yang dibincangkan dalam artikel review analisis hukuman jenayah cyber mengikut pandangan Islam dan kesimpulan. Dalam pengenalan, saya akan menceritakan terlebih dahulu berkaitan dengan penulis. Penulis bernama Muhammad Ashraf Ahmad Tamimi merupakan seorang penulis dan pendidik sebagai guru geografi, kemahiran hidup, pendidikan Islam dan bahasa Melayu. Beliau telah menjadi seorang pendidik selama 10 tahun. Beliau merupakan pelajar bagi kos Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam. Beliau menyambungkan pelajarannya pada peringkat master degree. Karya-karya yang dihasilkan oleh beliau kebanyakannya ke arah unsur keagamaan dan konteks Islam. Ringkasan bagi artikel review yang bertajuk Jenayah Cyber Kehartaan di Malaysia menurut Hukum Islam Analisis Isu Terpilih menerangkan mengenai jenayah cyber di Malaysia di bawah hukum Islam secara terperinci mengikut hukum pentadbiran Islam. Ia meliputi aspek undang-undang dan hukum agama yang berpandukan kitab Al-Quran. Setiap perkara yang disampaikan oleh penulis amat jelas dengan bukti yang nyata dan disebut dalam Al-Quran. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan isu yang dibincangkan dalam artikel. Isu jenayah yang berlaku dalam masyarakat lebih menampakkan kepada kes-kes yang pernah berlaku yang melibatkan jenayah cyber seperti hacking, scamming dan pencerobohan maklumat atau data, atau lebih dikenali sebagai jenayah phishing. Kes yang dikaji dihuraikan dengan lebih terperinci berpandukan surah-surah dalam Al-Quran yang terpilih. Dengan ini, saya akan menjelaskan apa itu jenayah hacking, jenayah scamming dan jenayah phishing. Jenayah hacking adalah sekumpulan kelompok sindiket yang melupuskan hutan PTPTN melalui pegodaman komputer dan pegodaman mesin juruan automatik. Ini jelas dilihat apabila penulis telah memperincikan kesalahan jenayah ini mengikut hukum Islam dan mendatangkan usul daripada firman Allah dalam surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 27 dan dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima pada ayat 38. Seterusnya, saya akan menjelaskan apa itu jenayah scamming. Jenayah scamming ini merupakan jenayah yang melibatkan kes jualan atas talian menggunakan telefon pintar yang berjenama. Ia juga melibatkan kes jualan telefon pintar secara pembelian awal atau lebih dikenali sebagai pre-order di Instagram atau di media sosial. Ini telah menyebabkan penulis menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kesalahan ini mengikut Islam dan mendatangkan usul firman Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat pada ayat 29 dan surah Al-Anfal iaitu surah yang ke-8 pada ayat 27. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan jenayah phishing. Jenayah phishing adalah jenayah yang menciptakan laman web palsu serta mencuri maklumat pelanggan bank. Jenayah phishing ini juga dikenali sebagai jenayah penipuan wang palsu melalui internet. Hal ini terbukti apabila penulis juga telah mengemukakan usul berkaitan jenayah ini dari Al-Quran dan dalam surah Al-Hujarat, iaitu surah yang ke-49 pada ayat 12 yang mana ia menyatakan hukum Islam bagi kesalahan menipu dan mengambil hak milik orang lain. Dalam artikel review ini juga, analisis hukum jenayah cyber mengikut pandangan Islam juga ditekankan. Hal ini kerana penulis telah mengulas semua kes yang dihuraikan dengan lebih terperinci dan jelas mengikut situasi dan masalah jenayah yang berbeza. Setiap plot isu yang dihuraikan dengan benar mengikut konsep atau takrifan jenayah menurut pandangan hukum Islam. Menurut hukum Islam, mencuri yang dijelaskan adalah mengambil hak orang lain yang dijaga rapi secara aman dan sembunyi. Sebagai contoh,
Kes jenayah scamming yang dihuraikan itu hanya merupakan perbuatan pengkhianatan atau pecah amanah sahaja dan ia tidak dikategorikan sebagai perbuatan mencuri. Manakala bagi jenayah hacking dan jenayah phishing pula, ia dianggap jenayah mencuri atau mengambil hak orang lain mengikut hukum undang-undang Islam. Kesimpulannya, jenayah cyber kehataan ini merupakan isu semasa yang perlu dibahaskan secara terperinci dengan mengambil kira dari pelbagai aspek dan ia berkaitan dengan jenayah tersebut. Dalam aspek hukum pula, meskipun jenayah mencuri ini dikategorikan sebagai salah satu daripada jenayah hudud, namun jenayah berkaitan harta ini perlu diperincikan dalam setiap satunya bagi memastikan ia mematuhi syarat untuk penetapan hukum tersebut. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.